KPM. Aduh, pecah kepala ni. Tambah tak kena, tolak tak kena. Apa jawapan ni sebenarnya? Assalamualaikum, salam sejahtera. Bukan apa sebenarnya kan? Aku macam susah sangat subjek kita nak belajar hari ni dan subjek yang orang kata nightmare bagi calon-calon SPM, iaitu subjek matematik tambahan. Sabar, jangan pecah kepala. Sebab katanya cikgu yang akan ajar anda semua, dia ada satu teknik yang mana sangat-sangat menyenangkan anda semua. Siapakah cikgu yang cukup hebat ini? Apa kata kita tengok dulu profil guru hari ini. Siapa dia? Alright, ini dia nama yang diberikan Cikgu Muhammad Zul Hanif, tapi kita lebih senang memanggilnya Cikgu Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, kenapa bila orang kata subjek maths ataupun matematik tambahan ini memang pecah kepala cikgu, susahnya dah buat itu, tak dapat pakai formula ni pun tak dapat. Apa sebenarnya masalah murid-murid ni sebenarnya cikgu? Kurang latihan ke ataupun kurang semangat cikgu? Dia lebih kepada semangat sebenarnya. Kalau budak-budak ni dia bersemangat nak buat tu, latihan pun akan jadi lebih banyak. So bila semangat tu ada, dia datang semangat, dia buat latihan lebih banyak, baru boleh jadi senang. Baik, sebab kita tahu kan subjek matematik tambahan ini, kalau kita nak banding dengan subjek-subjek lain, contoh macam sejarah kan, kalau kita baca, kalau kita faham dan hafal tarikh-tarikh peristiwa, insya-Allah dapat jawab. Betul. Tapi maths ni cikgu kan, kita buatlah latihan banyak mana pun, bila masuk exam, tak ada pula soalan sama yang keluar dalam exam ni kan. Terutamanya bila kita dah masuk format KSSM kan cikgu kan? Ya. Adakah bila format baru ini dia akan menyenangkan ke atau macam mana cikgu sebenarnya? Saya nak kata menyenangkan pun tak berani. Sebabnya batch yang first untuk SPM KSSM belum lagi. Ni yang Form 5 sekarang ni lah. Baik. Apa yang saya boleh katakan, kalau mereka ikut semua apa yang cikgu ajar di sekolah tu, insya-Allah tak ada hal boleh buatnya. Nampak tak? Dia sebenarnya yang paling penting cikgu. Cikgu kalau dia confident, cikgu betul. kalau relax, insya-Allah pelajar-pelajar pun dia tenang. Cikgu kena confident. Cikgu kena confident. Baik. Cikgu nak tahu apa yang lagi confident cikgu? Apa dia? Kita kena buat protokol kesihatan dulu cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi kita dah minta cikgu untuk pergi ke sini dulu. Alright, kita melakukan sanitasi. Jadi cikgu, kalau kita dapat lihat sanitizer, silakan, dan diikuti dengan saya pula. Baik. Alright, insya-Allah agak semuanya selamat cikgu InsyaAllah. Selama 1 jam ini. Dan cikgu, untuk memberikan keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar, cikgu boleh buka cikgu punya face mask ataupun pelitup muka dan letakkan di tempat yang selamat lah, seperti dalam poket ke apa ke. Jangan kita campak-campak macam tu je. Okey, kita dah tahu dah tadi pandangan cikgu sendiri mengenai subjek ni. Rahsia dia, kalau cikgu cool, cikgu relax, insya-Allah pelajar pun tenang je. Tapi jangan tenang sangat. Sebab kita tahu pandangan pelajar mengenai subjek matematik tambahan. Dan seterusnya kita akan berehat. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Pengetahuan tentang fungsi kuadratik adalah amat penting dan banyak diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Graf fungsi kuadratik berbentuk parabola boleh menyelesaikan pelbagai masalah, misalnya untuk meramal untung dan rugi dalam sesuatu perniagaan, memplot gerakan melengkung sesuatu objek dan menentukan nilai minimum atau nilai maksimum sesebuah graf. Selain itu, aplikasi konsep fungsi kuadratik dalam kehidupan seharian kita dapat dilihat dalam bidang astronomi. Ahli astronomi menggunakan aplikasi konsep fungsi kuadratik dalam rekaan teleskop. Cermin yang berbentuk parabola dapat menumpuh dan memantulkan cahaya pada satu titik. Dalam bidang kejuruteraan pula, jurutera menggunakan aplikasi konsep fungsi kuadratik untuk menentukan jenis beban yang dapat ditampung oleh sebuah jambatan. Fungsi kuadratik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proyektil, kerana lengkung juga menyerupai lintasan objek yang jatuh. Kita juga dapat mengira puncak tertinggi objek yang akan dilemparkan atau hal laju bola pada lintasan parabola menggunakan persamaan fungsi kuadratik. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, murid-murid, masuk ke kelas yang mana anda sekarang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah pandangan cikgu dan juga pelajar. Tapi apa yang kita belum tahu lagi mengenai sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ayuh, kita perkenalkan. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Ini dia sekolah pilihan hari ini. Wah, ramai cikgu 6 orang. Macam ada open house. Okey, mungkin kita boleh perkenalkan satu demi satu bermula daripada baju pink ni. Silakan. Islah nama dia. Kalau tak salah saya. Salam sejahtera, nama saya Islah Imanuddin bin Zulkarnain. Awak kelas apa dalam sekolah ni? Kelas Sains Tulen. Sains Tulen. Okey, baik. Dan seterusnya Siti Nur Ain. Salam sejahtera, nama saya Siti Nur Ain binti Azhari. Alright, awak satu kelas dengan Islah ke? Tak. Oh, bergaduh. Okey, baik. Seterusnya. Ini dia. Hakim. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Lazim. Panggil nak panggil apa? Panggil Hakim lah. Panggil Hakim. Panggil Hakim saja. Baik, dan seterusnya kita ada Firzana. Salam sejahtera, nama saya Nur Fizana Balkis binti Muhammad. Alright, dan seterusnya Amni. Salam sejahtera, nama saya Amni binti Muhammad Hafizan. Alright, dan terakhir sekali, siapa dia tu? Salam sejahtera, nama saya Najah Maisalah binti Abdul Karim. Baik, ini semua anak murid cikgu Ya, semua anak murid saya. Saya ada satu soalan kepada anda semua daripada sekolah Mawib lah senang kita panggil cikgu. Semista Mawib. Semista. Semista Mawib. Semista Mawib. Katanya Cikgu Zul ni seorang cikgu yang cool, seorang cikgu yang orang kata kita boleh fun-fun. Betul ke? Senyap. Betul. Cikgu, kenapa dia orang jawab macam cikgu ada bayar dia orang? Tak tahu. Jawab betul. Okey, baik cikgu. Tanpa membuang masa lagi, jom kita nak belajar hari ini subjek matematik tambahan modul 3. Katanya kuadratik cikgu Ya, fungsi kuadratik. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Zul. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini apa yang kita akan belajar adalah bagaimana untuk kita melakar graf fungsi. Right. Okey, cuma ni soalan pertama saya tadi. Kepada siapa cikgu? Kepada Cik Akmal. Okey. Cuma Cikgu. saya nak dia simple je. Saya pun nak pergi ke tandas sekejap. Okey. Apa beza melakar dengan melukis? Kan lain tu cikgu. Yelah. Melakar tu sketch. Yes. Melukis tu draw. Okey. Lebih tepatnya apabila kita melukis di atas kertas graf dengan skala yang sebenar. Betul. Tapi bila sketch ni just atas apa-apa paper pun kita boleh lukis. Jadi dia nampak bentuk dia. Itu yang perbezaan yang utamalah. So saya pass cikgu Pass. Flying colours. Tak jadi nak pergi tandas. Okey, kita tengok. Apa yang murid-murid akan belajar pada hari ini adalah murid-murid akan dapat melakar graf fungsi kuadratik dan kemudian akan menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi kuadratik. Okey, menyelesaikan masalah ni biasanya kita dengar orang kata admat ni apa kaitan dia dengan kehidupan seharian? Macam mana nak bagi kaitan? Betul. Ini masalah ni nanti saya akan tunjuk apa kaitan dia. Baik. Okey, cuba tengok. Ni orang tengah buat apa? Mana cikgu? Saya tak nampak cikgu. Ni. Oh, itu dia tengah baling bola dia kan, buat basketball. 3 pointer kan? 3 pointer. Okay. Biasanya 3 pointer dia mesti bola tu ke atas kan? Mana bola ke bawah betul? Jarang cikgu. Macam Jordan pun tak macam tu cikgu. Okey, kita tengok laluan bola tersebut. Sebiji bola dilontarkan ke dalam jaring. Okey, kita tengok laluan bola ni. Laluan bola ni dia membentuk satu separuh bulatan kan? Okey, separuh bulatan ni kita panggil parabola. Parabola. Okey, laluan bola atau lengkung seperti itu merupakan satu bentuk graf bagi satu fungsi kuadratik. Ini yang kita nak belajar hari ini ni. Laluan bola itu yang membentuk satu bentuk parabola dan macam mana kita nak melakar graf dia. Okey. Seterusnya. Contoh-contoh lain yang ada bentuk parabola. Itu air orang panggil apa? Water fountain. Air pancut. Okey, water fountain, pancutan air. Okey. Ni jambatan gantung. Macam London Bridge lah. Okey. Dan yang terakhir, ini satelit. Bentuk ni semua bentuk parabola ni. Ni, okey. Okey. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini adalah bentuk graf fungsi kuadratik. Macam mana bentuk graf fungsi kuadratik? Itu rupa dia. Rupanya? Orang Perak ke? Macam-macam orang dia. Okey. So, kita tengok
bagaimana caranya untuk kita melakar graf fungsi kuadratik? Baik. Okey. Kita ambil satu soalan. Soalan-soalan ini saya ambil daripada buku teks. Murid-murid tak perlu risaulah, bukan daripada silibus yang di luar. Sebelum ni. Okey. So, bila kita nak buat satu step dalam AddMaths, okey, ada step dia. Okey. So, dekat sini saya perkenalkan ada 6 step untuk kita melakar. Okey. Step yang pertama, kita kena kenal pasti nilai A untuk tentukan bentuk graf. Okey, jangan risau apa itu nilai A, nanti saya akan beritahu lebih lanjut. Okey, step yang kedua. Okey. Cari nilai pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC untuk menentukan kedudukan graf. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil B kuasa 2 tolak 4 AC ni kita panggil discriminant. Tapi bila masuk bahasa Melayu, dia jadi kelakar. Itu yang pelik sikit lah. Cikgu. Saya rasa saya macam terganggu sikit lah, cikgu. Saya ganggu tersikit dengan cikgu punya marker dekat dalam poket cikgu tu. Demi kecil. Cuba cikgu letak. Cantik cikgu. Jarang tau saya tengok cikgu ada bawa 3 marker sekali. Dia semua warna ada. Okey cikgu. Okey. So, seterusnya step yang ketiga, kita akan tengok tentukan vertex graf, koordinat titik maksimum atau minimum. Okey. Step yang keempat, kita akan tengok macam mana tentukan pintasan X. Okey. Step yang kelima, tentukan pintasan Y. Dan step yang terakhir, dah ada semua daripada 1 sampai 5 ni, kita boleh lakarkan graf dia. Okey, ini step-step dia. Okey, daripada step-step ini, okey, kita tengok satu soalan. Ini soalan dia. Nampak senang kan? Nampak memang senang. Okey, nampak senang. Okey. Sekarang macam mana? Kenal pasti nilai A untuk tentukan bentuk graf. Okey, anak-anak murid saya. Ya. Ni satu soalan untuk kamu. Siapa nak volunteer jawab, boleh jawab. Kat mana kita nak tengok nilai A? Dekat mana? Siapa nak jawab? Kalau Saya nak cuba cakap. Siapa tu? Sila. Cuba angkat tangan, saya tak nampak tu. Oh, Najiha. Silakan Najiha. Dekat depan X kuasa 2. Depan X kuasa 2 ini. Okey, betul. Terima kasih Najiha. Okey. Bila kita nak tentukan nilai A, kita kena bandingkan dengan persamaan yang asal, iaitu persamaan yang asal adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. So, bila kita nak tengok nilai A, kita tengok dekat sini A ni dekat depan X kuasa 2. Jadi, depan X kuasa 2 kita nilai dia negatif. Jadi, A kita negatif 1. So, bila A kita negatif 1, A kita lebih kecil daripada kosong. Okey, bila A lebih kecil daripada kosong, nak tentukan bentuk graf. Bentuk graf akan menjadi seperti pada rajah di sebelah. Ini. Zaman dulu, zaman saya belajar, di zaman sekolah lah, kita panggil ni bentuk masam. Bentuk? Masam. Oh, kenapa? Sebab kita masam muka. Munyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab dulu, pernah sempat tak awak dengan handphone 3T10? Come on lah cikgu. Come on lah. Dulu kan bila kita main mesej, kita hantar smiley, masam ke senyum kan bentuk macam ni. Tapi cikgu hantar kat siapa time tu? Adalah. Okey. So, daripada situ, zaman dulu, cikgu dulu kata kalau bentuk masam, ni bentuk graf maksimum. Okey, satu lagi soalan saya. Ya. Untuk murid-murid saya. Baik. Kalau A lebih besar daripada kosong, apa bentuk graf dia? Senyum. Oi, boleh jadi dah ni. Power dah. Hebat. Saya kan bekas pelajar ni semester mawid ni. Betul, senyum. Korang tak jawab. Power. Okey. So, ini baru step yang pertama. Kita dah dapat tahu dah bentuk graf kita yang kita nak adalah bentuk graf masam. Okey, sebab kita punya graf lebih kecil daripada kosong. Okey, step yang kedua. Okey, kita tengok cari nilai pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC. Pembeza layan ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris tadi dipanggil discriminant. Ataupun kalau dekat universiti, dia simbol dia D. Cari nilai D. D ni stands for discriminant lah. Okay. So, BAC ni nilainya kita ambil dekat sini. Kalau negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Okey. Nilai A, B, C tu kita ambil dekat sini. Sini nilai A, sini nilai B, sini nilai C. So, kita gantikan dekat dalam B kuasa tolak 4 AC tu untuk kita dapatkan kedudukan graf. Okey. So, bila kita ganti, 4 kuasa 2 tolak dengan 4, negatif 1, negatif 12. Okey. So, bila kita ganti, B kuasa 2 tolak 4 AC, kita akan dapat B 4 kuasa 2 tolak 4 A berapa tadi? Negatif 1. C tadi adalah 12. So, bila kita kira, dapatlah 64.
Nilai 64 ni sekarang adalah dia lebih besar daripada kosong. Kosong. Lebih besar daripada kosong. Jadi bila lebih besar daripada kosong, lengkung tadi yang masam tadi, okey, dia akan menyilang paksi X pada dua titik yang berbeza. Macam tu rupa dia. Dia jadi senyum, cikgu. Dia jadi kita nak tengok contoh dia menyilang lengkung. Tapi tadi kan kita punya graf kan negatif kan. Betul. So sepatutnya dia masam lah menyilang dia. Tapi saya nak tunjuk dia punya menyilang tu lah. Okey. Soalan saya kepada pelajar, pada murid-murid saya. Okey. Apa lagi ciri-ciri yang ada dekat dalam pembeza layan ni? Saya macam nak jawab soalan dia. Tapi tak apalah. Sila. Silakan, siapa nak jawab boleh angkat tangan. Okey, silakan. Ya. Okey. Yang pertama kalau kalau B kuasa 2 tolak 4 AC tu sama dengan kosong, dia punya graf tu, lengkung tu, dia akan bertemu satu titik pada paksi X. Okey, kita tengok betul tak Ain? Ya, betul. Sama dengan kosong, dia satu titik. Okey, lagi satu? Lagi satu, kalau B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong, dia akan lengkung tu dia akan terapung dan tak bersentuhan dengan paksi X. Iya, betul. Dia akan terapung. Cikgu pandainya. Anak murid siapa ni, cikgu? Anak murid saya lah. Itu, cikgu kena confident. Okey, terima kasih Ain. Terima kasih Ain. Good job. Baik. Seterusnya, kita tengok step yang ketiga. Tentukan vertex graf, koordinat titik maksimum. Tadi, kita dapat graf bentuk masam, betul? Betul, cikgu. Okey, masam. Okey, vertex graf tu dia berada dekat sini. Tengah-tengah? Dia dekat puncak. Oh, puncak. Dia. Okey, itu kita panggil vertex. Okey, cara nak tentukan vertex tu, koordinat titik maksimum. Okey, yang pertama, ini, kaedah ini yang menjadi nightmare kat pelajar-pelajar sebenarnya. Kenapa, cikgu? Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil completing the square. Completing the square. Okey. Penyempurnaan kuasa 2 ni, okey, itu yang dah siap. Mari saya tunjuk satu persatu. Okey. Persamaan asal kita adalah negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Okey, bila nak buat kaedah penyempurnaan kuasa 2, yang pertama sekali kita kena pastikan nilai A kita positif. Jadi, kita faktorkan nilai negatif itu. So, yang positif ni akan jadi negatif 4X, positif ni akan jadi negatif 12. Okey, itu step yang pertama. Okey, macam saya buat kat sini lah. Okey, kemudian nak buat step seterusnya, negatif dekat luar, kita buat satu kurungan besar. Okey, and then kita ambil salin balik X kuasa 2 tolak 4X ni salin balik. Kemudian kita ambil nilai B ni tambah negatif 4/2 kuasa 2. Okey, dia sebenarnya nak lebih faham kaedah penyempurnaan kuasa 2, kita kena buat satu slot asing. Satu slot tak kisahlah teras ke mahir ke, untuk penyempurnaan kuasa 2 saja. Confirm boleh faham sebab dia ada cara grafik dia nak lebih faham. Tapi lebih yang ini kita terang macam ni je lah. Okey, so tolak negatif 4/2 kuasa 2. Okey, tolak 12. Okey, yang hitam, yang berwarna hitam adalah yang asal. Yang berwarna biru adalah yang tambahan. Okey, dekat sini, ini yang saya tak tahulah kaedah cikgu lain macam mana, tapi ini kaedah saya lah nak bagi pelajar saya ingat. Dia NMAT ni dia kena ada kaedah yang menarik supaya budak boleh ingat. Senang nak ingat. Okey, kaedah dia adalah ini akan gabung. Ini akan gabung, lepas tu yang ni akan hilang. Dia buat magic, hilang lah. Okey, so dia akan jadi negatif. Okey, gabung ni negatif 4/2. So jadi X tolak 2. Dia gabung kuasa 2. Sebab kedua-dua kan ada kuasa 2. Okey. So yang ini salin balik tolak, yang ini selesaikan lah. Yang ini hilang, so kita tak tulis lah, tak ada. Kita terus kat sini. So negatif 4/2 negatif 2, negatif 2 kuasa 2 jadi 4. Terus tulis 4. 4 yang di sini. Lepas tu tolak 12. And then kita selesaikan negatif X tolak 2 kuasa 2 tolak 16. Okey. Last sekali negatif ni kita masukkan dia ke dalam. Dia akan efek dekat negatif X tolak 2 kuasa 2.
Kemudian negatif dengan negatif akan jadi positif 16. Itulah rupa dia. Itulah dapat jawapannya. Kalau dalam PowerPoint ni susah sikit nak tunjuk satu-satu. Ya, dia kena ada whiteboard baru kita akan faham, cikgu. Yes, cikgu, betul. boleh tak saya nak pergi makan Panadol sekejap, cikgu? Ini baru satu soalan kan. Hai, macam manalah soalan seterusnya. Baru step ketiga. Alright, okey, tapi relax cikgu Jangan stres sangat. Kita nak rehat dulu kepada anda semua. Jangan mana, selepas kita akan sambung balik kelas kita bagi matematik tambahan. Semua dalam Road to Success SPM 2021. Ui, pening pening. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nampak je dah okey. Alhamdulillah dah telan 2 Panadol. InsyaAllah cikgu. Saya okey cikgu. Steady. Ini baru matematik tambahan tingkatan 4 modul 3 cikgu. Belum lagi tingkatan 5 bab 6 5. Okey, pelajar-pelajar semua macam mana? Okey ke? Okey. Alhamdulillah. Cikgu, diorang sentiasa senyum, cikgu. Saya tahu apa rahsia mereka ni, cikgu. Untuk pengetahuan Akmal, ya saya. semua ni adalah Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Alhamdulillah. Dan saya mengajar sekolah pelajar-pelajar tahfiz di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan pelajar ni dia daripada Form 1 sampai Form 5 dia orang menghafal Quran. So basically bila sampai Form 5 memang dah 30 juzuk dalam dada. Cikgu, nampak? Tembak je surah apa-apa. Kalau hafal Quran tak ada masalah, apa lagi formula math, cikgu? Seperti ABC, mudah bukan? Okey, cikgu. Kita sambung balik dengan kita punya soalan seterusnya. Okey, baik. Tadi kita berhenti sampai kita dapat produk akhir dalam penyempurnaan kuasa 2. Kita belum lagi dapat vertex graf kita. Jadi, vertex graf kita akan ambil daripada, situ diberitahu koordinat titik maksimum ialah 216. So, bila cerita koordinat, mesti cerita X, Y. Betul? So X tu kita ambil daripada sini. X tolak 2 sama dengan kosong. So, X sama dengan 2. Itu yang dapat 2. Dan Y kita ambil direct terus daripada sini. 16. Dan persamaan parsial simetri dia kita ambil X sama dengan 2. Itu step yang ketiga tadilah. Dan seterusnya kita tengok step yang keempat, kita nak tentukan pintasan X dengan menyelesaikan Fx sama dengan kosong. Bermaksud, benda ni, negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12 ni, kita letakkan dia sama dengan kosong. Ini biasanya pelajar guna kalkulator pun boleh sebab kalkulator sekarang canggih. Tak macam kalkulator kita dulu. Sekarang dah lain, cikgu? Lain, canggih. Macam-macam boleh buat. So, bila kita gantikan sama dengan kosong, step yang macam biasalah, guna kalkulator pun last kali memang boleh dapat 6 dengan negatif 2. So, ini pintasan X dia tadi. Maka pintasan X 6 dan negatif 2. Step yang seterusnya kita nak tentukan pintasan Y. Pintasan Y kita gantikan X ni dengan kosong. Bermaksud setiap nilai dekat sini akan jadi kosong. So, dia akan jadi 12. Kita akan dapat 12. Maka graf kita menilai 4 CY pada 0 dan 12. Sekarang kita nak gabungkan semua yang kita buat tadi daripada step 1 sampai step 5. Kita nak lakar bentuk graf apa yang kita akan dapat. Yang pertama tadi, kena pasti nilai A. Tadi nilai A, murid-murid tadi nilai A kita dapat berapa? Dapat berapa tadi? Yang kita buat mula-mula tadi. Nilai A? Dapat negatif. Lebih kecil daripada 0. Maka graf kita akan dapat masam. Step yang kedua. Kita punya nilai B kuasa 2 tolak 4 AC tadi. Kita dapat berapa tadi, murid-murid? Dapat 2 dengan 16. 2 dengan 16. So, bermaksud X2 kat sini, Y16 tu kat sini. Dia macam tu. Kemudian, titik maksimum, titik minimum pun tadi kita dapat 216 yang kita kira tadi. Dan seterusnya, pintasan X. Tadi kita kira tadi, saya kira tadi dapat berapa pintasan X tadi? Dapat negatif 2 dan 6. Situ tempat dia. Negatif 2 dengan 6. Dan yang terakhir, pintasan Y. Berapa pintasan Y dapat tadi? Dapat 12 tadi. Dapat 12. Dekat situ 12. Untuk makluman, bila kita melakarkan graf, kalau ikutkan tak logik 12 sebab dia dekat sangat dengan kosong ni kan. Tapi tak apa. Bila lakar tu 12 dekat sini pun boleh. Janji ada nampak dia punya pintasan tu pun dia dapat markah. Sebelum saya sambung, ada apa-apa soalan murid-murid nak tanya? Kalau cikgu tanya saya, banyak soalan saya nak tanya. Siapa? Amni. Silakan.
Cikgu, berapa markah penuh yang kita akan dapat lepas kita dah lukis-lukis semua ni? Ini soalan yang semua pelajar suka tanya. Cikgu, markah berapa banyak cikgu? Okay. Cikgu, soalan dia macam dah di-scripted lah cikgu. Tak tahulah saya. Okey, kita tengok markah ni Okey, ini kalau ikutkan markah yang penuh yang pertama apabila kita dapat ni setiap satu step ni semua satu markah. Okay. Sebab tu saya dah klasifikasikan dia ikut step. Kenapa si nilai A kita dapat bentuk dia satu markah. Bila kuasa 2 tolak 4 AC bentuk kedudukan dia dekat sini. So dah satu markah. Titik maksimum satu markah. Pintasan Y satu markah 5 markah. So banyaklah juga 5 markah. Cikgu 5 markah banyak cikgu. Banyak. Tapi biasanya bila pelajar buat, dia buat shortcut dia terus dapat bentuk tu je. Dah, betul tak tahu nak buat apa. Oh, banyak pelajar dia tak tunjukkan jalan kerja dia. Ya. Dia AdMath ni bahaya tau. Dia bukan macam Math. Math dia ada soalan ABC. So jawapan dah ada, tinggal nak pilih je. Tapi bila AdMath, kena tunjuk step dia daripada jalan kerja dia. Kalau tak, memang tak boleh nak tolong. Lagi melibatkan apabila 5 markah punya soalan. Markah 5, markah 6, markah 10 pun ada. Itu nantilah kemudian. Okey. So, kita dah tunjuk tadi, saya dah tunjuk. Okey, sekarang mari kita cuba satu soalan. Mana yang sempat lah. Kalau sempat buat. Sekejap je tu pun. Okey, kita tengok. Okey, cuba lakarkan graf fungsi bagi fungsi kuadratik x kuasa 2 tolak 2x tambah 2. Okey, sambil murid saya buat soalan ni. Dulu, pelajar-pelajar ni, kan saya kata tadi dia orang pelajar tahfiz kan? Okey, dia kalau subjek sejarah, subjek membaca fizik bukan, bio. Subjek membaca memang dia orang tip-top. Dia umpama macam besok exam, malam tu dia orang baca pun tak ada hal. Dia macam span, serap. Tapi bila subjek yang ini, subjek mengira ni, dia orang tak boleh buat macam tu. Betul. Sebabnya dia orang pernah sekali saya tangkap pelajar saya study sebab saya pun warden asrama. Siapa cikgu? Islah ke Hakim? Batch sebelum ni. Oh, batch sebelum ni. Batch sebelum ni. Sebab saya pun budak-budak ni duduk asrama. Saya pun warden asrama kan. So bila dia orang study untuk exam. Ini warden asrama. Jadi saya pun duduk asrama kalau ini warden. Saya warden lain personality dia. Okey. Alright. Saya tangkap dia orang hafal tau AdMath. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Sebab dia orang dah biasa hafal Quran. Jadi dia orang hafal juga AdMath tu. Bila soalan tanya benda yang tak sama, dia orang jam tak boleh buat. Betul. AdMath dia bukan menghafal tak cikgu. Boleh. Dia tak boleh menghafal. Okey, ada yang dah dapat ke? Kejap je tu. Okey, kita tengok. Okey, tengok apa, cuba tunjuk sikit apa yang korang dapat. Dah dapat ke? Tak tahulah tu setakat mana. Okey, tak apa, kita bagi dia masa lagi setengah jam. Woi. Cukup ke setengah jam satu soalan ni? Boleh buat soalan lain. Boleh create. Dah habis dah. Dah habis. Road to success pun dah habis dah. Settle. Okey, kita bagi lagi beberapa saat lah cikgu. Lagi beberapa saat, insya-Allah boleh. Kalau kita nampak Firzana, dia senyum-senyum je. Dia macam buat soalan ni cikgu macam 10 tahun yang lepas. Dia dah macam selalu buat. Dia orang ni batch pertama ni SPM format baru ni. KSSM. Cikgu, sebenarnya apa yang cikgu merisaukan kepada calon-calon SPM untuk yang first batch? Lagi-lagi format terbaru KSSM cikgu sebenarnya. Tak cukup masa bersemuka. Okay. Ni dah minggu ni dah start PDPR. PDPR bila belajar online dia punya feel tak sama tau macam belajar bersemuka. Walaupun canggih mana pun kita pakai tapi dia punya orang kata apa bersemuka tu lagi orang kata lagi dapat lah. Macam tu. Itu je yang risau. Semua cikgu kat Malaysia risau benda tu je. Betul. Faham. Tapi nak buat macam mana kan? Ya, tapi insya-Allah ada hikmah cikgu. InsyaAllah. Okey. Okey, tengok ada dapat dah. Ada ke? Tak habis pun tak apa. Jadi dapat nampak bentuk dia. Lepas tu kita minta dia datang dekat Seri Pentas. Boleh. Untuk bentangkan. Okey, tunjuk. Apa yang dapat? Ui, itu dia. Okey, cikgu pilih yang mana satu cikgu nak ni. Tengok Amni punya lah, Amni punya. Okey. Ini Amni boleh ketengahkan lagi ke? Awak punya okey. Okey, awak ke belakang sikit kertas tu. Lagi sikit, ke belakang lagi. Kertas tu ke belakang lagi. Dan angkat atas sikit. Muka tak nampak pun tak apa. Kita nak nampak yang awak punya jalan kerja tu. Okey. Cikgu nampak cikgu? Nampak. Saya nampak yang senyum tu je yang bawah tu. Itu pun dah satu markah dah. Oh. Betul. Dia sebenarnya kalau ikut step ni tak perlu nak sampai 10 minit sebenarnya. Cikgu terangkan ke atau Amni terangkan? Tak apa, saya terangkan. Nak tengok jawapan dia betul tidak? Okey. Nak check. Kita check sama-sama. Okey, kita tengok Yang pertama, Amni angkat nak tengok.
Okey. Bentuk graf Amni. Ya. Bentuk graf dia senyum. Okey, betul. Okey, 1 markah. Okey, 1 markah dah. Baik. Okey, markah yang kedua, dia punya titik B kuasa 2/4 AC dengan untuk kedudukan graf dengan titik maksimum dia dapat berapa tu? Boleh sebutkan Kak Amni? Amni berapa? Amni titik yang dapat tu? Satu. Betul. 1-1. 1-1. Okey, dah 3 markah dah dapat kat situ. Okey, 3 markah dah. Seterusnya markah yang keempat, pintasan X. Amni, awak punya pintasan X berapa, Amni? Tak ada pintasan X. Tak sepintasan X. Sebab apa tak ada, Amni? Sebab kita punya B kuasa 2 tolak 4 AC tu dia lagi kecil daripada kosong. Okey. Ataupun kalau kita tengok graf ni, X tu kat sini. Betul. Dia terapung. Betul. Dia tak sentuh paksi X. Paksi So X. memang tak adalah pintasan X. Kalau pelajar ni buat juga pintasan X, maknanya dia tak faham lah. Sebab graf ni dah memang terapung. Dia tak pintas. Dia tak intercept. So kita biarkan sahaja. Biar je lah. Okey. So seterusnya, yang ini pun kalau pintasan X ni dia tak tulis pun dapat juga markah. Maknanya dia tahu tak ada pintasan X. Okey. So seterusnya pintasan Y. Hilang dah Amni. Ada. Okey. Ada. Okey. Pintasan Y berapa Amni? Saya dapat 2. Awak dapat 2. Okey, betul. Settle. 5 markah full. Macam tu cikgu? Macam tu je. Itu ikut step ni je. Seronok je jadi Amni. Cikgu dapat tak sampai 5 minit cikgu kan? Tak sampai 5 minit. Kejap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Settle untuk melakar graf. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Kan tadi saya kata macam mana nak kaitkan ADMAT dengan kehidupan seharian. So, kita tengok mercun. Mana boleh cikgu? Tak ada stop. Tak ada. Stop dah habis. Tengok mercun ni. Okey, fungsi H, dia dah bagi dah fungsi. Fungsi ni maksudnya kadar mercun itu terbang ke udara lah. Ke udara lah. Dia tak terbang ke darat, dia terbang ke udara. Ada juga. Ada ke? Mercun lain lah. Mercun lain lah. Okey. So, seperti yang ditunjukkan darjah sebelah mewakili tinggi. Okey, ini H. H ni mewakili height. Dalam bahasa Inggeris kan? Tinggi. Hilang. Okey. Bunga api T saat selepas dilancarkan. Bunga api itu meletup pada titik tertinggi. Betul lah, dia meletup ke atas lah. Dia tak meletup kat bawah kan. So kalau dia terbang, dia meletup kat atas. Cikgu, mercun ke bawah tu macam bola cikgu. Tapi tak terbang. Dia kalau terbang, dia kat atas. Oh ya. Okey, so ada 2 soalan kat sini. Okey. Soalan yang pertama, pada saat keberapakah bunga api itu meletup? Kita boleh kira. Kita boleh kira. Boleh kira. Janji dia ada bagi fungsi dia ni. Kalau tak bagi pun kita boleh cari. Tapi kalau saya cari, dia jadi panjang lah RTS kita ni. 1.5 jam lah. Boleh cikgu? Kita ada 3 jam bersama dengan pelajar-pelajar kita ni cikgu. Okey, seterusnya. Pada ketinggian keberapakah bunga api itu akan meletup? Tadi kita nak tengok masa berapa dia meletup. Betul. Kemudian bila dia meletup tu, berapa tinggi dia meletup. Okey, so kita tengok. Okey, pada saat keberapa bunga api itu meletup? Baik. Okey, kita tengok ini jalan kerja dia. Okey, penerangan dia. Bunga api itu meletup pada titik tertinggi. So, bila titik tertinggi bermaksud nilai maksimum. Sebab dia kan pergi dia macam tu. So, kan tadi kan graf bentuk maksimum kan dekat sini yang tertinggi kan? Yep. Yang kita mencari vertex graf tadi. So, bentuk graf A lebih kecil daripada kosong. So, bila kita buat pengiraan macam tadi tu, saya ringkaskanlah ya. Kita buat pengiraan macam tadi tu. So, kita akan dapat nilai maksimum kita iaitu dekat sini. Tadi kita kira X. Ini kita kira T. So, dapat T sama dengan 4. Bermaksud pada saat ke-4, mercun itu meletup. 4 saat tinggi jugalah. 1, 2, 3, 4. Tapi kita nak tengok berapa tinggi dia. Baik. Macam mana nak kira? Cikgu, So, nak kira tinggi dia, pada ketinggian keberapakah bunga api ini akan meletup? Okay. Kita gantikan nilai masa 4 tadi ke dalam fungsi HT tadi. Kerana H merupakan tinggi bunga api tersebut. Dia wakilkan H sebagai tinggi. So, fungsi dia kita masukkan T 4 kuasa 2 tu. Kita kira, kita dapat 64. Jadi, kesimpulan yang kita boleh buat adalah bunga api meletup pada ketinggian 64 meter. Inilah salah satu apa yang kita boleh kaitkan masalah fungsi kuadratik ni dalam kehidupan seharian. Ada banyak lagi contoh, tapi ini salah satulah. Okey. Itu saja yang kita boleh tunjuk pada hari ini. Cikgu, lagi cikgu. Nak lagi cikgu. Okey, nak lagi. Okey. Nak lagi cikgu. Nak lagi. Tak cukup cikgu, nak lagi. Okey. Tadi, kalau kita tengok
pada saat keberapa bunga api tu meletup. Saya tahu cikgu macam nak kira tu. Tapi alamak, tiba-tiba kita kena berhenti rehat sekejap lah cikgu. Okey. Nanti kita tunjuk pengiraan ni ya. Tak apa, cikgu kira-kira kita berhenti rehat dulu. Anda sebenarnya ke mana? Selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu main mercun, cikgu dah besar panjang main mercun lagi. Hai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Cikgu, tadi keluar masuk pergi mana tu cikgu? Minum air. Oh, ikan kita tak nampak cikgu cuci keluar Alright cikgu, tadi kan kita dah kira kan bagaimana orang kata bunga api tu diambil masa untuk meletup, kiraan dia. Tapi saya masih, jawapan kita dah tahu. Tapi cara pengiraan tu macam mana cikgu? Saya tak dapat lagi. Okey, itu yang saya nak pergi lebih detail. Sebab tadi kita tunjuk secara general supaya kita boleh nampak perkaitan dia. Okey, sekarang pengiraan dia. Okey, dekat sini saya nak mohon bantuan murid-murid lah. Okey. Dekat sini, okey, kita nak tengok pada saat keberapakah bunga api itu meletup. Okey, cuba murid-murid kirakan. Okey. Pada saat keberapa? Okey, ingat bila saat keberapa tu bermaksud kita tengok bunga api itu dia. Okey, bunga api itu meletup pada titik tertinggi. So, bila titik tertinggi, kan bunga api itu dia berlepas daripada bawah ni, dia pergi macam tu kan, dia kat atas. So, titik tertinggi masuk dekat sini. So, dekat sini bermaksud murid-murid kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. Cikgu. Okey, saya. Kalau saya lah cikgu kan, saya takkan tengok berapa tinggi dia pergi. Janji dia meletup je kat atas. Tak apa. Kita nak bagi ada kaitan sikit. Nampaklah matematik dia. Semua benda kita buat dalam kehidupan ni ada matematik dia. Betul cikgu. Okey. Okey, macam mana murid-murid? Dapat tak? So, kita tahu tadi 64 meter tu ketinggian dia. Ketinggian dia. Itu berapa tinggi dia pergi. Sekarang ni kita nak kira berapa saat pada saat keberapa dia meletup. Okey. Ada cikgu orang macam tu dalam real life cikgu? Ada. Dia nak kira. Okey. Ada. Berapa lama dia akan meletup? Kadang-kadang kalau kita tengok, kalau kita pergi universiti, kalau ada pensyarah tu dia tengah duduk seorang-seorang, dia bukan antisocial. Tapi dia duduk tu dia berfikir. Ada benda ni dalam kepala otak dia ada keluar pesawat matematik. Macam mana daun tu jatuh daripada pokok itu semua. Dahsyat lah. Itu cikgu ke apa sebenarnya tu? Dia itu kalau kat universiti tu pensyarah lah. Pensyarah lah. Okey. Okey, tengok macam mana siapa yang dapat? Tadi siapa nak volunteer? Boleh. Ini kita tanya satu, orang kata one by one. One by boleh, one. Boleh. Setiap orang kata macam mana boleh dapat tu, boleh dapat ni. Sebab kalau saya cikgu yang buat soalan ni, mungkin dia akan dapat 3 minit cikgu untuk bunga api tu macam tu meletup. Macam tu meletup. Iya. Okey, kalau kita dapat lihat dekat sini cikgu dia ada tulis dah dia punya kira-kira dekat whiteboard. Jangan fokus sini, fokus sana sekejap whiteboard. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Ada siapa yang boleh volunteer tunjuk jalan kerja? Cikgu ambil SPM tahun bila cikgu? Awak rasa tahun bila? Saya rasa mungkin cikgu dengan saya sama. 2009. Saya 2003. Oh, 2003 cikgu 2003. Means cikgu dah umur 35 lah. Ya, saya. Okey. Baik. Okey, kita masih ada siapa lagi nak tunjuk? Boleh volunteer? Tunjuk je jalan kerja awak. Okey. Semua nampak ke soalannya? Boleh nampak kan? Cikgu, cuba cikgu lagi sekali baca dia punya ni. Okey. Dia punya ni. Pengiraannya. H. Okey. H sama dengan negatif 4T kuasa 2. Okey. Tambah 32T. Ini pengiraan dia yang perlu dibuat penyempurnaan kuasa 2. Iya. Okey. Baik. Cikgu, dia betul-betul fokus lah cikgu. Itulah. Kalau saya cikgu dapat soalan ni, saya akan tengok ke kiri ke kanan dulu cikgu. Itu okey lagi. Kalau ada pelajar saya jumpa, cikgu saya nak pergi tandas sekejap. Buat apa? Dia tak nak jawab. Ada juga. Oh, macam tadi ada seorang host tu. Tak tahulah. Ada seorang host tu. Ya, bukan ini. Okey, tengok. Siapa yang dapat? Tak apa, salah tak apa. Salah kita belajar. Betul. Jangan takut salah. Okey, kita nak tanya ni. Islah tadi saya nampak dia angkat tangan cikgu. Boleh tunjuk. Tunjuk kertas. Okey. Saya tak nampak lah. Bawa sikit. Bawa sikit. Okey. Okey.
Saya nampak ada 4 kat situ. T is equal to 4. Kecil, tulisan Islah ni memang kecil. Okey. Okey, terima kasih Islah. Islah dapat T sama 4. Okey, tak apa. Saya tunjuk satu persatu macam mana jalan kerja dia. Baik. Okey, kita tengok. Okey, macam tadi juga, bila kita nak buat kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni, okey, kita kena jadikan dia positif dulu persamaan ini. So, 4T kuasa 2 tolak 32T. Okey, kemudian kita wujudkan benda yang baru. Benda yang baru tu bermaksud, kita tengok yang hitam ni saya skip satu step tadi. Kita bawa keluar dulu terus negatif 4. So dia jadi T kuasa 2 tolak 8T. Ni. Kalau step tadi kita bawa keluar negatif saja. Tapi sekarang dekat T kuasa 2 ni dia ada 4. So kita kena jadikan dia 1. So bila jadikan dia 1, kita bawa keluar negatif 4 lah. Ini istilah factorization. Ini masa tingkatan 2 dia dah belajar lah. Okey. Jadi seterusnya buat kurungan besar. Okey. T kuasa 2 tolak 8T. Okey, ini benda baru. Tambah negatif 8/2 kuasa 2 tolak negatif 8/2 kuasa 2. Okey. Kalau sebelum ni ada satu lagi yang asal kat sini, tapi sebab dekat sini kita hanya ada A dengan B saja. C kita tak ada, so kita tak payah tulis. Jadi macam tu je. Okey. And then itu yang saya kata tadi, kita gabung. Ni gabung. Gabung, ini hilang. Dia boleh macam tu. Kita gabung, kita hilang. Dia boleh hilang-hilang macam tu, cikgu. Boleh, dia boleh hilang macam tu. Okey. So, dia panjang cerita dia kenapa gabung, kenapa hilang. Tapi kadang-kadang kita nak mudahkan jalan kerja. Okey, so negatif 4. Okey, kita gabung tu gabung kuasa 2. So, maknanya kita kena selesaikan dululah ni. Negatif 8 bahagi 2, negatif 4. So, T tolak 4 kuasa 2. Itu maksudnya gabung. Okey, kita gabung kuasa 2. Tolak. Yang ni kita selesaikan. Okey, tolak ni saya ambil yang ni, tolak. Okey, yang ini saya selesaikan negatif 8 bagi 2, negatif 4. Negatif 4 kuasa 2, 16. Dia terus jadi macam tu. Okey. So, kalau kita tengok dalam slide show tu, negatif 4 ni kita darab masuk dalam lagi. Kita nak selesaikan sebab nak hilangkan kurungan besar ni. So, dia akan jadi negatif 4. T tolak 4 kuasa 2. Negatif dengan negatif akan jadi positif. 16 darab 4 dapat 64. Itulah jawapan akhir dia dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Tapi dia minta pada saat keberapa? Okey, saat dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Second. Simbol dia apa? T. Yeah. So T tu kat sini. So kita ambil T tolak 4 sama dengan kosong. T dapatlah 4. Itulah saat yang keempat bunga api itu akan meletup. Iya. Pada anda semua, jangan berkerut ya. Jangan tercengang, jangan terlopong. What is going on? Apa yang hilang? Apa yang gabung? Apa yang gabung? Sabar, relax. SPM kan lama lagi. Okey, jadi macam itulah kita dapat jawapannya, cikgu. Itu saat yang keempat kita akan tahu bunga apinya akan meletup. Iya. Okey. Macam tu ke cara yang awak pakai Islah? Teknik yang sama, gabung dan hilang kan? Sama. Okey. Mungkin pelajar-pelajar lain ada mungkin teknik yang berbeza, tapi jawapan yang sama. Ada tak? Ada ke? Oh, nampak. Ada, tak ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Saya pakai teknik Cikgu Zul. Oh, siapa yang cakap tadi tu? Oh, beli jiwa cikgu nampaknya. Okey, baik-baik, alhamdulillah. Okey, cikgu. Itulah kita dapat jawapannya. Okey, cikgu, mungkin ada soalan yang lain, cikgu? Satu lagi tadi. Okey. Selepas kita tahu pada saat keberapa, kita nak kena tahu juga pada ketinggian keberapa. Tadi kita dah tahu kan ketinggian 64. Dia 64. Tapi macam mana jalan kerja dia kita nak buat? Okey. So, kita dah tahu tadi dia meletup pada saat yang keempat. So, saat yang keempat tu iaitu T sama dengan 4. Okey, kita gantikan dia ke dalam fungsi HT ni. Negatif 4T kuasa 2 tambah 32T kerana H merupakan tinggi bunga api tersebut. Kenapa kita gantikan? Sebab fungsi ini adalah perwakilan kepada tinggi bunga api tersebut. So, kita gantikan T sama 4 dekat dalam ni. Kita akan dapat macam tu. Saya buat kat sini. Negatif 4 kuasa 2 tambah 32 kali 4. So, kita selesaikan macam biasalah.
So bila kita selesaikan macam biasa, kita akan dapat 64. Jadi 64 itu merupakan tinggi apabila bunga api itu meletup. Cikgu, yang macam tadi cikgu punya pengiraan kan, cikgu memakai teknik yang gabung, hilang kan. Tapi kalau teknik yang lain, mungkin cikgu-cikgu, kan kita tahu masing-masing cikgu dia ada teknik yang berbeza kan. Apa lagi teknik yang kita boleh pakai? Dia sebenarnya teknik, saya ni lebih kepada, dia kaedah dia sama. Cumanya saya guna istilah gabung dengan hilang ni, nak bagi satu, kadang-kadang pelajar ni dia perlu belajar ADMAT ni. ADMAT ni dia ada step by step dia. Betul. So step by step itu bila kita buat satu bentuk penceritaan, dia lebih mudah nak ingat. Okey. Kalau tengok buku teks macam ni juga dia punya teknik dia. Tapi dalam buku teks dia tak ada tulis hilang, dia tak ada tulis gabung, tapi saya saja tambah. So bila budak buat, ni cikgu Zul kata gabung, ni hilang. So dari satu sudut dia membantu jugalah budak-budak ingat. Okey. Itu teknik cikgu sendirilah. Itu itu kaedah sendirilah. Kaedah sendirilah. Tapi teknik dia sama je, buku teks pun sama juga. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Mungkin ada ingin kongsikan yang lain juga? Okey. Dalam fungsi kuadratik, okey. Dalam SPM dia markah yang paling banyak yang dia boleh tanya adalah 5. Markah yang 5 tu dia datang daripada macam kita tengok slide yang ini. Okey. 5. Dan kebiasaannya soalan ini dia akan tanya dalam kertas 2. Dalam KSSM punya format, dia ada 2 kertas, kertas 1, kertas 2. Okey, dan kertas 2 markah dia lebih banyak iaitu 100. Dan soalan dia pun memang makan markah yang lebih banyak. Paling sikit dia boleh pergi kepada 3, paling banyak dia boleh pergi kepada 10. Dan ini antara soalan yang ada dalam itulah 5 markah. So, bila lakarkan, hati-hati sebab tu tadi saya tanya apa beza lakar dengan lukis. Sketch dengan draw. So bila sketch tu kita sketch tanpa kita ikut skala yang sebenar. Kalau kita draw, kita kena draw atas kertas graf, lepas tu kena ikut dia punya kotak-kotak tu. Betul-betul skala dia. Itu kalau draw dia bab lain pula. Ada draw bab lain. Tapi kalau lakar, just lakar je macam ni. Baik. Itu perbezaannya cikgu. Tapi cikgu, kita tahu ADMAT dia ada banyak bab kan? Betul. Termasuk tingkatan 4, tingkatan 5. Cikgu rasa orang kata pengalaman cikgu sendiri kan, yang mana pelajar-pelajar ini lemah sikit? Adakah bab yang ini ataupun bab yang lain-lain juga cikgu? Dia untuk KSSM ni, bab dia dah susun balik tau. Dia tak sama macam KBSM. Okay. Dia ada bab yang dimasukkan ke dalam matematik dan dia sedikit sahaja penambahan dalam ADMAT. Cumanya kalau kita tengok daripada senarai bab itu, bab tingkatan 5 yang agak orang kata bukan sukar, agak mencabar. Agak mencabar sikit sebab bab tingkatan 5 ni dia banyak bukan banyak. Kita susah sikit nak orang kata apa? Kita nak simplify. Bukan simplify, kita nak kaitkan dengan benda bahan-bahan maujud. Bahan maujud ni maknanya bahan-bahan yang boleh nampak. Okey. Boleh, tapi dia agak susah-susah sikit berbanding dengan bab-bab tingkatan 4. Bab tingkatan 4 banyak yang kita boleh kaitkan lah. Cumanya sebab sekarang pun kalau dalam buku teks banyak dia dah tunjuk macam mana kita nak gunakan teknologi. Kita guna Desmos, kita guna GSP, Geometer Sketchpad. Teknologi itu pun membantu jugalah alhamdulillah, terutama dalam nak lukis, nak lakarkan graf ni lah. So basically memang bab tingkatan 5 agak sedikit mencabar berbanding tingkatan 4 lah. Okey, baik. Mungkin sebelum kita nak mengakhiri kan kita punya segmen pada hari ini kan, mungkin pelajar-pelajar ada sebarang soalan yang ingin menanyakan kepada Cikgu Zul mengenai subjek matematik tambahan ni. Ada ke? Kalau tak ada, buat ada pun tak apa. Buat macam nak tanya soalan. Ada tak? Mungkin nak minta tips ke apa ke, bentuk soalan ke, apa lagi orang kata antara latihan-latihan yang anda semua patut ni. Ada? Mana? Ain. Silakan Ain. Saya nak tanya, kalau macam dekat exam, nanti kat paper tu formula tu kena hafal ke ataupun akan diberi dalam exam? Okey, terima kasih Ain. Dia tanya tu satu soalan yang cukup bagus sebenarnya. Okey. Dalam KBSM, iaitu silibus sebelum ni lah. Dalam KBSM, formula ada diberi dalam kertas peperiksaan. Dan formula dia kalau awak ingat banyak betul.
Iya, tapi waktu zaman saya dia bagi formula tapi satu pun saya tak pakai cikgu. Kenapa tu cikgu? Formula dia itu adalah lebih kurang lah, saya tak ingat secara detail, dia lebih kurang dalam 60 something, 60 formula. Okey. Tapi bila dah masuk ke SSM, formula dia dah jadi 24. Oh? Okey. Sebab saya tak ingat secara detail dia 24 ke 26, nak kena tengok balik. Sebabnya banyak dalam KSSM ni formula dia pelajar perlu terbitkan sendiri. Terbitkan tu maknanya wujudkan. Tapi wujudkan tu memang kita cikgu-cikgu perlu ajarlah macam mana nak wujudkan. So basically formula yang dekat dalam exam sebanyak 20 lebih 24 ni memang yang betul-betul akan digunakan sahaja. Macam aku cakap tadi, banyak formula dulu tapi macam tak guna je semua kan. Bukan kita lah, macam pihak lembaga dah keluarkan sedikit dan tinggalkan untuk yang betul-betul pelajar guna, dan yang lain tu dia kena terbitkan sendiri. Dengan itu saya ingin mengumumkan saya akan ambil balik SPM tahun ni bagi subjek Ed Maths. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu di atas perkongsian tersebut, dan juga kita ucap terima kasih banyak kepada pelajar-pelajar kita. InsyaAllah saya doakan semuanya akan menjawab dengan orang kata tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin, 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 rabbal alamin. Cikgu, sekali lagi terima kasih. Pelajar-pelajar kita pun terima kasih kepada anda semua. Diharapkan segala ilmu yang cikgu curahkan kepada anda sedikit sebanyak dapat membantu anda sewaktu hari SPM nanti. Alright, kita jumpa lagi. Saya Akmal Azri. Bye-bye. Didik TV KPM. Kita sedia maklum bahawa murid-murid berhadapan dengan satu pembelajaran norma baru pada tahun ini, dan ianya menjadi satu cabaran yang besar bagi murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan, khususnya peperiksaan SPM. Tapi ingatlah, kejayaan itu tidak akan datang bergolek tanpa adanya cabaran dan rintangan. Anggaplah di saat Malaysia tengah menghadapi pandemik COVID-19, ianya adalah satu ujian dan juga cabaran untuk murid-murid yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Sentiasa bersedia, belajar bersungguh-sungguh, yakin, sabar, buat sedaya kemampuan kita, doa dan juga tawakal, dan akhirnya akan memberi anda kemenangan dan kecemerlangan untuk SPM pada tahun ini. Selamat menjalani SPM untuk tahun 2021. Sekian, terima kasih.